ingin masuk, yang itu dia punya latar belakang. Dan saya ingin bincangkan sekarang ini ialah kaedah pengurusan kita. Seperti yang kita lihat, di peringkat awal apabila berlakunya COVID-19 ini, kita tidak ada pengalaman. Dan oleh sebab kita tidak ada pengalaman menghadapi suasana yang unpredictable ini, kita telah menggunakan kaedah pendekatan pengurusan yang saya panggil pengurusan krisis. Sebab kita telah diajar sebagai pengetua, sebagai guru besar, sebagai guru, pengurusan krisis bencana, banjir dan juga pengurusan krisis bencana jerubu. Yang ini boleh dikatakan setiap tahun kita hadapi ini. Sebab itu kaedah pengurusan krisis ini kita telah gunakan di peringkat awal apabila kita menghadapi wabak COVID-19 ini. Dan pada saya tepat pada ketika itu kerana kita tidak tahu, jadi kaedah yang terbaiknya ialah kaedah pengurusan krisis, seperti mana kita mengurus banjir dan juga mengurus jerubu. Tetapi saya lihat secara terus-menerus kita menggunakan kaedah pengurusan krisis untuk menghadapi wabak COVID-19 ini tidak produktif. Sebab pengurusan krisis ini berbentuk jangka pendek, berbentuk semasa dan ada time frame-nya. Sedangkan COVID-19 ini mempunyai kesan mendalam kepada pembelajaran murid yang berterusan, yang kalau kita tidak tackle dengan baik, kita akan mendapat masalah. Sebab itu bila kita menggunakan pendekatan pengurusan krisis ini, kita hanya melihat soal bila nak buka sekolah, bila nak tutup sekolah, bagaimana kita nak atur penjarakan murid, bagaimana kita memakai. Jadi soal-soal yang berbentuk SOP begitu bagus, tetapi kalau berterusan kita memikirkan begitu, kita menghadapi masalah dari segi menghadapi kesan COVID yang berpanjangan. Sebab itu saya mencadangkan sudah tiba masanya kita melihat impak COVID-19 ini bukan menghadapinya dalam cara pengurusan krisis. Kita kena hadapinya dalam kaedah pengurusan perubahan pendidikan. Kalau pengurusan krisis, dia menekankan soal jangka pendek sebab dia ada tempoh masanya. Tetapi pengurusan perubahan ini, dia menekankan kepada soal jangka panjang. What next yang akan datang? Kita mesti ingat ya, apabila berlakunya COVID-19 ini, kita dalam pengurusan krisis, kita berusaha untuk normalize the situation. Normalize the situation maknanya kita memastikan dia balik kepada asal. Itu pengurusan krisis. Kita ingin mengembalikan dia kepada asal. Tetapi dalam perubahan impak COVID ini, kita tidak boleh normalize situation. Kita perlu menghadapi a new normal. Norma baru dalam sistem pendidikan kita. Dan kalau kita tidak memikirkan dengan kaedah pengurusan perubahan pendidikan, rasanya kita akan menghadapi masalah dari segi jangka panjang. Kita mesti ingat ya, COVID-19 ini memberikan kita indikator pertama, sistem persekolahan kita yang ada sekarang ini, prosedurnya, kaedahnya memang tidak boleh menghadapi suasana seperti yang ada sekarang ini. Kita perlu memikirkan satu cara lain, pendekatan baru, kaedah baru, sistem, quote-unquote, sistem persekolahan yang ada sekarang ini untuk menghadapi impak. Nah, cuba kita lihat ya. Dalam pengurusan perubahan pendidikan ini, kalau kita ambil COVID-19 ini, dia ada 3 fasa yang kita lihat. Fasa pertama dalam pengurusan perubahan dalam menghadapi impak COVID ini yang dipanggil fasa pertama, yang kita panggil relief situation, ataupun suasana kita memberikan bantuan dan sokongan. Di peringkat awal, yang ini kita banyak urus secara pengurusan krisis. Okey, tetapi kita tidak boleh terikat dengan itu. Pada peringkat awal ni, tuan-tuan dan puan-puan, pengetua dan guru besar dan guru-guru banyak memberikan bantuan kepada anak murid kita, sokongan untuk memastikan pembelajaran itu dapat berlaku di rumah. Tetapi ini tidak boleh berterusan sebab kita tahu kesan daripada wabak COVID ini yang orang bincang banyak berlaku the learning loss, kehilangan pengalaman pembelajaran itu. Yang saya sebut tadi hanya 20% saja pelajar kita boleh. Bagaimana dengan yang 80%? Bagaimana kita nak menghadapi kesan ketidakadilan, kesan pembelajaran yang kepada 80% ini?
Yang kita buat sekarang ini betul-betul berbentuk jangka pendek. Kita hanya berikan bantuan dan sokongan sekadar yang kita mampu, tapi tidak membantu semua pelajar. Dia hanya membantu aja 20% pelajar. Sebab itu, kalau kita terus-menerus menggunakan kaedah pendekatan krisis ini, sampai bila pun kita tidak boleh menyelesaikan masalah ini, dan kesan ini akan berterusan memberi impak yang besar kepada anak-anak kita pada masa akan datang. Sebab itu, peringkat awal ini saya lihat di peringkat relief ataupun bantuan dan sokongan ini sudah hampir-hampir berada di ujungnya. Kita hampir setahun sudah, kita masih lagi dalam bentuk relief atau bentuk bantuan dan sokongan. Adakah kita sekarang ini sudah memikirkan, andai kata sekolah dibuka sepenuhnya, apabila kita punya apa dipanggil vaksin itu telah dapat diperolehi, bagaimana kita nak menghadapi the second phase of impact of the COVID-19 ini yang saya panggil impact recovery. Bagaimana kita nak mengatasi masalah the learning loss pelajar kita ini, yang 80% pelajar kita tidak dapat suasana pembelajaran yang baik. Apakah kita sudah merancang ke arah itu? Ataupun kita masih lagi terikat dengan kaedah yang ada sekarang? Okey, yang itu perlu dipikirkan daripada sekarang. Sebab itu pengurusan perubahan pendidikan ini telah memikirkan ke depan macam mana kita nak buat recovery. Kalau budak balik belajar ke sekolah, apa kaedah yang kita boleh gunakan untuk mereka boleh kembali kepada normal daripada segi pembelajarannya. Banyak kesan psikologinya, kesan konten yang dia perolehi, pembelajarannya banyak kesan-kesannya. Soal sosialnya yang dihadapi. So, apakah pihak sekolah, pihak PPD dan JPN sudah memikirkan apa recovery plan kita dalam konteks ini? Yang itu kita kena fikir dalam konteks pengurusan perubahan pendidikan. Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang jangka panjang lebih jauh lagi ialah saya panggil peringkat rebuilding. Bagaimana kita nak memikirkan semula, membangun semula sistem pendidikan kita ini yang tidak terikat dengan kaedah yang lama. Kita tahu sekarang, contoh umpamanya ya, kita tahu salah satu kesan yang paling penting sekarang ini kita dapati bahawa yang kita katakan learning space ataupun suasana pembelajaran, iklim pembelajaran itu bukan lagi terikat dengan jadual waktu. Tidak lagi terikat dengan bilik darjah yang 40 orang. Learning space sekarang ini boleh berlaku, digital space boleh berlaku. Tidak berlaku pembelajaran itu tidak berlaku dalam bilik darjah. Sebab itu saya lihat kebanyakan guru-guru dan saya lihat di antaranya saya lihat ada Cikgu Nur Helmi akan bentang selepas ini bagaimana soal hybrid learning. Hybrid learning telah menjadi salah satu kaedah pendekatan yang kita nak gunakan. So bagaimana kita dalam masa akan datang sistem persekolahan kita ini bukan lagi sistem konvensional yang kita telah lalui. Sistem konvensional yang kita telah lalui ini tidak boleh menghadapi suasana yang ada sekarang ini. Dia menyebabkan kita kena memikirkan semula sistem kita secara keseluruhan. Yang ini perlu ditangani dengan kaedah pengurusan perubahan pendidikan. Tidak boleh ditarifi dengan kaedah pengurusan krisis. Kita kena memikirkan jangka panjang. Maksud saya ialah bagaimana keseluruhan sistem kita. Dan saya lihat dalam suasana sekarang ini, salah satu perkara yang perlu dipikirkan oleh sistem kita ialah soal autonomi. Ingat tidak di peringkat awal COVID-19 ini, oleh sebab sistem pendidikan kita terlalu very structured itu, dia amat bergantung arahan daripada kementerian, pergi JPN, pergi PPD, pergi sekolah. So sekolah tunggu PPD, PPD tunggu JPN, JPN tunggu kementerian. Sedangkan suasana yang ada sekarang ini, dia tidak boleh begitu lagi. Suasana yang ada sekarang ini perlu autonomi yang begitu meluas di peringkat sekolah. Bagaimana guru-guru di peringkat sekolah memikirkan pendekatannya? Sebab itu pendekatannya tidak boleh sama. Sebab itu kaedah prosedur biasa yang kita hadapi ini lambat. Yang kedua, sukar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di peringkat yang ada. Sebab itu, moving forward, autonomi. Bagaimana kita menguatkan autonomi di peringkat sekolah, di peringkat PPD untuk menyelesaikan masalah mereka. Saya bagi satu contoh, umpamanya ya.
dalam kaedah yang saya lihat yang berlaku sekarang ini ialah ibu bapa, parent, dia cuba nak bantu anak dia pembelajaran di rumah. Tapi tuan-tuan tahu tidak, ibu bapa kita kebanyakannya kita ambil yang secara positifnya lah. Mereka hendak tapi tak tahu nak buat. Okey. Apa yang dibuat sekarang ini, kita diberitahu untuk penilaian yang menggantikan peperiksaan untuk sekolah rendah dan sebagainya, yang kebanyakan sekarang di seluruh Malaysia buat ni ialah dia menggunakan assessment ataupun menggunakan kaedah project base supaya anak dia buat di rumah. Kemudian itu digunakan oleh guru untuk memberikan band mana kemahiran tahap minimumnya. So jadi kita pun bagilah kerja project base kepada anak murid kita supaya buat di rumah. Macam-macam lah kita bagi kaedah yang boleh menggabungkan pelbagai subjek itu. So jadi seperti yang saya katakan sebut, jangan fikir yang 20% itu. 20% tu boleh buat sebab dia punya kemahiran tu. Fikirkan yang 80% ni. Agak-agaknya berlaku tidak project based learning ini di rumah. Kita bagi panduan kepada ibu bapa, buat begini, melibatkan beberapa subjek. Tetapi ibu bapa dia tidak boleh. Sebab itu saya tengok ada sekolah yang bagus contohnya. Even panduan itu pun dia tidak kongsi melalui digital. Dia boleh melakukan secara bersemuka. Dia panggil ibu bapa dia datang pergi sekolah, bagi panduan, okey, untuk project base ini buat begini. So maknanya panduan kepada ibu bapa itu lebih baik. Sebab itu saya kata benda ini berbentuk customization di peringkat sekolah itu sendiri. Saya di antara yang suka jika sekiranya pada peringkat awalnya sekolah ini tidak ditutup sepenuhnya. Sekolah ini ditutup secara berperingkat-peringkat. Peringkat-peringkat umpamanya kalau sekolah rendah itu 2 hari pergi sekolah, 3 hari tak pergi sekolah. Tapi bersekolah itu secara bergilir-gilir. Sebab apa? Sebab ketika dia bersekolah itu, di situlah peluang kita untuk mendidik anak-anak kita bagaimana dia mengurus pembelajarannya di rumah. Bagi kerja secara. Tapi memberikan kerja melalui digital ini sukar untuk kita mendidik mereka untuk dari segi kuasa pembelajaran. Begitu juga ibu bapa. Tidak-tidaknya kita kena ada bersemuka sekali untuk memberikan arahan seperti itu. Dan ini pada saya mesti berlaku di peringkat sekolah. Sebab itu saya bertanya, adakah kita memberikan panduan yang jelas kepada ibu bapa kita untuk membantu kita? Sistem kita yang ada sekarang ini terlalu terikat kepada konten. Apakah konten itu suatu yang utama ataupun proses pembelajaran itu yang diutamakan pada ketika ini juga merupakan suatu benda yang difikirkan di peringkat sekolah. Dan semua sekolah berbeza dia punya masalah. Sebab itu balik kepada tadi, pengurusan perubahan pendidikan ini memberikan autonomi kepada sekolah itu memikirkan bagaimana dia menghadapi masalah ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan ya, di luar negara, Cikgu Su, Dr. Su tadi menyebut, even di Amerika ataupun negara-negara yang lain pun, yang mengamalkan sistem autonomi pun menghadapi masalah yang sama seperti masalah kita. Itu yang berbentuk decentralized. Bayangkan kita yang berbentuk centralized ni lagilah bermasalah besar. So, jadi maknanya benda-benda seperti ini juga kena difikirkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks pengurusan perubahan pendidikan ini, kita kena memikirkan, saya nak rumus balik supaya kita boleh faham, kita tidak boleh menghadapinya dengan pengurusan krisis yang berbentuk jangka pendek. Dalam pengurusan perubahan pendidikan yang berbentuk jangka panjang ini, kita kena tackle 3 fasa. Fasa yang pertama yang saya sebut fasa relief, fasa bantuan dan sokongan di peringkat awal. Yang itu kalau nak buat kaedah pengurusan krisis boleh. Tetapi tidak boleh berterusan sebab kita dah masuk tahun bulan yang ke-10, masuk hampir setahun dah. Tak boleh lagi guna kaedah itu. Kita kena memikirkan lebih jauh lagi. Sebab kita kena masuk ke fasa yang kedua, kita memikirkan fasa yang saya sebut fasa recovery. The learning loss yang berlaku ni. Bagaimana kita merancang sekarang di peringkat sekolah, buka sekolah sepenuhnya, bagaimana kita nak buat recovery. Proses pemulihan kepada anak didik kita yang telah ketinggalan jauh dalam masa setahun itu dari segi pembelajaran.
perlu ada perancangan daripada segi itu. Dan yang ketiganya, cara keseluruhan segi jangka panjang. Bagaimana kita nak memikirkan semula sistem kita. Kita tidak boleh kita terlibat dengan kaedah yang lama. Kalau kita ambil contohnya sekarang ini pun kita. Bagaimana kita telah memanfaatkan e-colloquium secara online ini dari segi kita punya professional learning community. Dan apakah bila telah kembali kepada normal nanti, pendekatan ini kita tak guna pakai. Kita tahu pendekatan ini di antara pendekatan yang produktif, bagaimana kita dalam sistem kita yang akan datang memikirkan kaedah ini dijadikan sebagai satu trust untuk kita melihat keseluruhan sistem kita. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, fasa relief, fasa recovery, fasa rebuilding, memikirkan semula sistem kita ini perlu ditangani dalam pengurusan perubahan pendidikan. Tidak boleh diurus dengan hanya melalui SOP pengurusan krisis. Kalau ini berterusan kita lakukan, kita akan ketinggalan dan kita akan kehilangan opportunity untuk merubah sistem pendidikan kita ke arah yang lebih dinamik. Saya rasa saya berhenti setakat itu untuk saya buka kepada soal jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.